Proses nak salai ni mengambil lama 2 jam. Selama 2 jam untuk keringkan dia. Untuk salai ikan ni saya gunakan garam, kunyit, cili kering. Itu je. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Alhamdulillah, itu dia pembukaan yang cukup menarik pada hari ini bersama-sama dengan adik-adik kita dari Perartisan Tari Majlis Bandaraya Kuantan. Kami kalau boleh ni nak menari sekali tapi ikut-ikut saja boleh. Kita macam kayu sikit di sini, Farid. Tapi satu yang cukup menarik, 21 Februari hari Selasa 28 Rejab ini, di mana ini adalah pembukaan kita untuk hari Selasa. Kerana ini hari yang istimewa, kami akan bawakan kepada anda menu-menu dari negeri Pahang. Sebab tu adik-adik ni kami bawakan ke sini pada hari ini. Betul tu, dan untuk pertama penonton juga, adik-adik ini terdiri daripada mereka yang berada dari darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Dan kita ada juga kakak-kakak mereka, tapi kalau nak tengok kakak-kakak mereka untuk menari, kita tunggu selepas ini. Awak dah jawab apa pula? Saya darjah 3. Okey, baik. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami pada hari ini, dan sebagai pembukaan untuk menu dari negeri Pahang ini, kami akan bawakan satu bingkisan kepada anda tentang peniaga ikan salai ini yang menyediakan makanannya ataupun masakannya dengan cara lama, cara tradisi. Wow, jom kita tengok paparan yang telah disediakan. Jom. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Itulah peribahasa Melayu yang dipegang erat oleh pasangan suami isteri Azman Zainuddin, 52 tahun, dan Asrah Ahmad, 47 tahun. Mengusahakan ikan sangka di tepian Sungai Pahang di daerah Jerantut ternyata bukan sesuatu yang sia-sia.
Setiap pagi, inilah rutin harian Azman bersama dengan anak lelakinya. Mereka akan menaiki bot ke pinggir Sungai Pahang untuk mengambil hasil ternakan ikan. Sekarang ni saya berada di tebing Sungai Pahang untuk kita nak ambil hasil ikan patin, ikan tilapia yang ada dekat sini yang mencapai berat dalam lingkungan dalam 800 gram untuk kita bawa naik ke darat dan disalaikan dekat sana. Saya berkecimpung dalam bidang sangkar ikan ni daripada tahun 2001 lah sampai ke hari ni lah. Buat setakat ni saya hanya menternak ikan patin dan ikan tilapia sajalah. Dalam satu sangkar sekarang ni kita bubuh lebih kurang dalam 1,200 ekor untuk patin, dan kadang-kadang tu kalau untuk tilapia ni kita agak lebihkan sikit lah dia punya kuantiti dia. Sekarang ni untuk tuaian hasil kita buat 3 kali dalam masa satu hari, sebab setiap kali tuaian tu kita akan tuai lebih kurang dalam 80 ekor patin, 80 ekor tilapia sajalah, sebab kemampuan dia untuk hidup dalam satu kolam tu tak begitu banyak. Jadi kita buat tuaian dalam masa 3 kali lah dalam masa satu hari. Kita berpandu pada jadual untuk tarikh kita masuk, sebab kita ambil dalam masa penternakan dalam masa 6 bulan. 6 bulan memang kita buat pengeluaran lah. Selepas 6 bulan kita akan buat pengeluaran. Okey, ni saiz yang kita tuai lah. Bukan dalam 800 ke 900 gram lah. Ini saiz yang paling cantik lah. Permintaan agak tinggi lah. Bagi Asrah dan suami, berniaga ikan sungai secara segar di tepi jalan adalah sesuatu yang tidak disangkanya. Bermula hanya sekadar suka-suka 10 tahun lalu, kini ia menjadi salah satu sumber pendapatan utama buat mereka sekeluarga. Dalam 52 kilo, 30 kilo itulah. Banyak kadang-kadang tengok dia punya keadaan lah. Kalau hari biasa dalam 30 kilo. Kalau hari cuti ni dalam 80 kilo adalah. Selain itu, keistimewaan ikan salai di sini adalah ia menggunakan kayu getah dan itu menyebabkan ia digemari ramai. Proses nak salai senang je. Sebab yang paling susahnya cari kayu api lah. Sekarang ni kan kayu getah pun kurang kan. Kita orang menggunakan kayu getah sekarang ni. Itu je yang susah. Sebab kayu getah pun sekarang ni banyak orang dah tebang kan. Itu yang susah sekali. Meskipun masih mengekalkan cara tradisional, bagi Asrah, cara inilah yang membuatkan ikan salainya tahan lebih lama dan wangi apabila dimasak. Proses menyalai ikan-ikan ini tidaklah sukar, namun menurut Asrah, ia memakan waktu yang agak lama. Proses nak salai ni mengambil lama 2 jam. Selama 2 jam untuk keringkan dia. Untuk salai ikan ni saya gunakan garam, kunyit, cili kering. Itu je. Tiada perniagaan yang tidak mempunyai cabaran. Namun setiap kesukaran itu pasti terselit kemanisan dan kebahagiaan di penghujungnya. Tiada jalan yang mudah mencari rezeki. Segala pahit manis dikongsi bersama. Besar harapan mereka agar produk ikan salai ini akan dipasarkan hingga ke luar negara. Baik, itu dia tadi bingkisan mengenai pengusaha ikan salai yang menggunakan kayu getah. Itu aromanya tu yang betul. kata orang menaikkan selera si pemakan. Itulah uniknya dan menarik. Saya terbayang-bayang juga bagi mereka yang pernah ke sana mungkin tahu, tapi bagaimana anda yang nak cuba ataupun bau aroma kayu getah tu bolehlah ke sana dan mencuba. Terima kasih wartawan kami Syifa yang Terima kasih Syifa bersama-sama kita pada hari ini untuk menyediakan bingkisan tersebut. Okey, baik. Inilah kami dan kita semua lah, kita semua.
akan bawakan kepada anda menu dari Pahang. Sinonimnya Pahang kalau kita tahu patin tempoyak dan kemudian tengok masak lemak. Di sini ada puding raja, puding diraja. Okey. Baik, tetapi hari ini kami nak bawakan perhatian anda juga. Saya pasti ramai yang tertanya-tanya menu-menu apakah dari Pahang ini. Okey, kalau ini dah biasa, tapi hari ini kita nak bawakan bagaimana cara buat puding raja. Kita akan tunjukkan. Ada yang istimewa lagi, ada apa tu, asam rong. Asam rong ni mungkin orang tahu, mungkin orang tak tahu. Betul, macam saya sendiri semalam baru saya first time dengar apa itu asam rong. Dan kemudian kita ada opor. Opor daging. Mungkin ini kot opor dagingnya. Nanti kita tanya betul ke opor ni daripada negeri Pahang? Ya ke tidak ni? Dan juga kita ada kulat sisir. Kulat sisir pun ramai yang mungkin tertanya juga, macam mana kita nak masak kulat sisir ni? Nanti kita tunjukkan. Betul tu Farin, tapi sebelum kita ke variasi menu kita untuk kita kongsikan kepada penonton, ingin juga kami kongsikan satu khabar duka yang mana kita sedia maklum bahawa minggu lalu Turki telah pun dilanda dengan gempa bumi. Dan pada malam tadi juga satu lagi khabar duka melaporkan 2 lagi kejadian gempa bumi bermagnitud 6.4 dan 5.8 melanda wilayah selatan Turki. Jadi kita doakan agar mereka-mereka yang terkesan dengan gempa bumi ini diberi kekuatan, ketabahan serta kesabaran yang tinggi untuk menghadapi situasi ini, Fahri. Dan kalau melihat ini satu situasi sukar dan situasi ini juga berlaku ketika para penyelamat juga di sana, termasuk para penyelamat daripada Malaysia berada di sana dalam tugas-tugas untuk terus menyelamatkan dan memulihkan keadaan di sana. Baik, kita akan teruskan lagi dengan menu dari negeri Pahang pada hari ini. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Kita nak pergi Pahang mana? Kita nak pergi Pahang, jom. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, terus bersama dengan kami. Saya pasti ramai yang dah tak sabar-sabar untuk teruskan lagi siaran kita pada hari ini, termasuk kami yang berada di sini, khususnya mereka yang berasal dari Pahang. Bangga ni masakan Pahang kami bawakan pada hari ini, dan juga kita di seluruh Malaysia ni kita nak tahu kan apa istimewanya masakan dari Pahang ni. Betul, kita nak tahu jugalah daripada orang-orang Pahang. Kalau ada tempat-tempat tertentu yang anda ingin kongsikan kepada kami, di Facebook kami Wanita Hari Ini, IG dan juga di TikTok kami di Wanita Hari Ini. Baiklah Farin, kita berada di stesen pertama, iaitu kita nak tengok macam mana untuk kita buat manisan kita, macam mana kita nak buat puding diraja. Dan di sebelah kanan saya semanis apa yang bakal semanis puding raja. Semanis puding raja, iaitu Puan Asida Nadira Abdul Hamid. Sedap namanya. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Okey, dan juga di sebelah sana adalah encik suaminya. Boleh kita tahu nama? Cik Amir. Okey, baik. Puding raja ni memang tak asing lah. Kalau kita sebut puding raja, memang orang tak boleh kata negeri-negeri lain punya. Memang negeri Pahang yang punya. Kenapa? Boleh ceritakan sikit tak dengan kita? Sebab dulu memang yang asal buat ni memang kerabat diraja yang suka memasak puding raja ni. Okey. Lepas tu, jadi dulu memang makan dekat dalam istana je. Sajian ni dalam istana je. Sekarang kita dah komersialkan kat luar. Jadi nak jumpa pun senang dah. I see. Jadi dari dapur istana lah ni. Okey, boleh kita mulakan apa bahan-bahan utama yang perlu bahan untuk kita buat dia puding raja memang ni? perlu pakai pisang lemak manis. Wajib pisang lemak manis. Wajib. Okey. Jenis pisangnya? Jenis pisang lemak manis. Pisang lemak manis. Manis. Okey. Dan kemudian warnanya dah macam ni kira ada proses-proses yang kita masak secara deep fry. Okey, Lepas baik. tu jala emas. Sekejap lagi kita tunjuklah cara buat nak jala buat. emas. Lepas tu bahan-bahan hiasan dia cherry, prune, gajus, cherry cincang. Hiasan dan manisan dia lah. Okey, tetapi sebenarnya Syira, kalau kita tengok apa yang paling menarik yang memang kalau kata kita tunjukkan signifikannya adalah jala emas ni Okey, tapi orang ramai tak tahu ni jala emas ni macam mana buat dia dan apakah bahannya? Okey, bahan jala emas kita pakai kuning telur saja. Saya pakai telur ayam grade A. Boleh pakai telur itik tapi susah nak carilah telur itik tu. Lepas tu kalau pakai telur itik dia kalau salah buat tu dia hanyir. Jadi sebaik-baiknya grade yang bagus untuk telur ayam lah. Dan diasingkan telur kuningnya. Kita pakai telur kuning je. Kita buang, kita tak nak pakai telur putih tu. Putih telur kuning semata. Okey, mungkin kita boleh mula macam mana kita nak buat ni. Dalam ni air gula dan dengan daun pandan. Air gula, daun pandan. Okey. Daun pandan tu untuk kita ambil aromanya ke atau aroma saja sebab hanyir kan kuning telur ni. Macam yelah, okey. Pasal dia memang semata-mata kuning telur 100%. Dan okey, kalau kita tengok juga ini kalau kita tak jaga mungkin sukatannya ataupun suhunya pun tak jadi juga sebenarnya. Betul. Macam yang ni air gula tu kena
menggelegak macam ni lah. Kalau cair dia macam jala emas tu tak jadi macam ni. Tak jadi macam curly macam ni lah. Okey. Itu cara nak macam kita kata menyatukan dia tu lah. Untuk dapatkan. Ini kira berapa lama ni untuk kita buat dia letak dalam tu? Dia masuk je dia terus masak. Oh, dia masuk dia terus masak. Maksudnya masuk je terus angkat. Betul. Oh, okey. Nampak sedang-sedang elok dan kemudian kita toastkanlah untuk dapatkan kering untuk keringkan dia. Okey, selain daripada tu juga kalau kita kata tentang puding ni mesti ada dia punya macam sos dia ni kan. Okey, sos dia ni mungkin apa yang terkandung di dalamnya ataupun nak buat sos yang sedap ni ada sebarang tips. Okey, susu cair dengan telur dan isi vanila je. Okey, kalau gula kita sikit lah, tapi saya punya puding raja memang saya tak buat manis. Sebab orang tua pun boleh makan. Tapi saya muda lagi pun saya tak suka manis. Jangan. Betul. Okey, tapi orang kata ini adalah manisan yang cukup sinonim dengan negeri Pahang. Okey, kalau kita nak tengok ni, okey macam mana kita nak jadikan dia puding raja ni? Satukan dia. Okey, kalau kita tengok ni dah ada betul. Okey, saya tunjuk cara hias dia. Mula-mula sekali base dia mesti pisang lemak manis. Di bawah lah. Di bawah. Lepas tu saya ambil jala emas. Okey, kita ambil jala emas. Okey. Sos ni kalau kita pakai custard pun boleh ke atau macam mana? Ada setengah orang dia pakai custard sebab dia berniaga kan, dia nak untung kan. Macam saya memang pakai kuning telur je. Okey, faham. Okey. Ini sih rasa jujurnya memang menjadi kegemaran saya dan memang saya cari-cari dan kemudian kalau kita nak cari pun cari daripada yang memang betul-betul sedap dan bagi mereka yang betul-betul mahir buat saja, kita tak ada yang bau-bau mungkin hanya telur tu. Dan kemudian sesedap dan secukup manis sahaja kerana saya kira kata ini memang sangat-sangat manis. Kalau lebih manis nanti orang kata cepat muak pula. So kalau kurang manis tu dia lebih sedap. Okey. Kalau kita tengok Syirah, satu persatu dah dihias di atas tu. Okey. Dan akhir sekali ini hiasannya dah selesai. Dah selesai dah. Okey. Okey, tak ada satu lagi ke macam mana? Boleh. Okey. Nak buat satu. Tak apa. Nak cuba buat sambil tu. Okey, sambil tu juga saya pinjam yang ini. Silakan. Biasalah. Saya memang saya memang bukakan untuk awak Farin. Bukan. Sebenarnya awak kena makan ni. Awak yang suka manis-manisan kan. Saya dah cukup manis. Pandai. Okey. Azina, sambil-sambil Syirah nak mencuba puding raja ni. Okey, di mana ataupun bagaimana kami ataupun penonton-penonton boleh mencari anda sendiri untuk mungkin mendapatkan atau bertanya lebih tentang puding raja ni? Okey, boleh pergi tengok IG saya. Boleh ke IG saya, boleh order DM saya dari situ. Facebook Messenger atau WhatsApp saya. Iaitu di apa yang tertera tu Nat Puding Raja, betul? Memang Nat Puding Raja ataupun memang Nat memang semata-mata buat puding raja saja Ya. Okey. Jom kita tengok Syirah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil dia punya yang jala emas dia. Sedap kan? Sedap sangat. Memang yang ini belum ada orang punya belum. Dah habis siaran ni. Betul. Tak berapa nak manis. Tak dia manis. rasa just nas rugi awak tak rasa? Betul, dia kena campur semua tu. Saya rasa kejap lagi. Okey. Baik, kepada anda semua kita akan teruskan lagi dengan menu-menu dari negeri Pahang kita pada hari ini. Tapi sebelum tu saya pasti ramai juga di kalangan penonton kita di luar sana yang mempunyai menu-menu kegemaran dari negeri Pahang. Kita dengarkan. Jom kita tengok. Makanan Pahang ni macam koyak patin tu memang mak memang selalu masak kan. Dah makanan daripada kita orang kecil kan. Lepas tu macam saya datang Jerantut, saya cari keladi kemahang tau. Keladi kemahang masak koyak tu memang saya pun suka. Memang mak suka masak dulu kan. Jadi bila balik tu memang carilah patin tempoyak sebab tu makanan adat Pahang rasanya. Yang pertamanya sudah tentulah makanan negeri Pahang ni patin masak tempoyak lah. Letak pula daun kesing tu kan, lagi sedapnya. Lepas tu yang keduanya masak rong. Makanan negeri Pahang yang saya suka ikan patin masak tempoyak sebab rasa dia sedap. Lepas tu dia punya masakan dia pun menggunakan 2 bahan je. Lada dengan kunyit. Okey, memang selalu ke makan? Memang selalu. Sebab kawan-kawan sekerja saya pun ramai orang Pahang. Diorang pun rajin bawa benda-benda makanan Pahang ni. Daging salai ni masak lemak cili api lah. Tapi kalau macam ikan patin, talepia tu biasa akak buat goreng belada. Kalau macam ikan patin tu sambal tempoyak lah. Kalau keluarga saya lah patin tempoyak.
Sebab terpoyak dia tu. Kalau anak-anak balik rumah bercuti memang tu menu utama. Hitam lah. Sebab dari dulu daripada kecil pun dah makan sambal hitam. Lepas tu tempoyak ikan patin. Rasa dia pula macam mana? Rasa dia bila dah makan lah baru rasa dia memang sedap lah. Betul tak apa yang kami kata? Ramai yang memang minat masakan ataupun menu-menu daripada negeri Pahang ini, termasuklah apa yang kami akan kongsikan sebentar saja lagi. Tapi tidak cukup sekadar itu saja. Kami juga ada perkongsian di Facebook, Syirah. Ya, antaranya kita terima daripada Fazila Aziz Osman. Banyak makanan Pahang suka betul dengan opor daging. Kita ada opor daging di depan kita. Kalau ke Kenduri ada nasi minyak, opor daging dan laksa Pahang. Ya ampun, sengih sampai balik rumah. Ada satu lagi ni, saya nak terus ke Misha Syahidun. Silakan. Betul, dia tunggu bagi je. Dia kata asam merong, dodol kukus dan bubur cukur jambul, dodol gula kabung. Wah, ini memang peminat manisan ni. Okey, baik. Kita terus saja bersama dengan menu kita seterusnya, iaitu opor daging ni. Kita bersama dengan Puan Natra dan juga Nurul Fazila. Ni pasangan anak beranak ni bersama dengan kita ni. Memang kabarnya pakar buat opor daging. Okey, baik. Okey, baik. Kita mulakan apa menu yang diperlukan. Itu dah on ke belum? Belum. Boleh. Kita on dulu. Boleh, Natra. Ni Puan Fazila Puan Fazila, betul Ya, saya. Okey, Puan Fazila, Puan Natra. Okey, baik. Tapi sebelum kita teruskan, kita nak panaskan kuali tu. Orang kata opor ni, ini opor ni rendang. Opor ni kerutuk. Betul ke, sama ke, berbeza? Boleh kongsikan dengan kita. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang sebenarnya opor lain, kerutuk lain dan rendang pun lain. Tiga-tiga lain. Tiga-tiga lain. Semua lain. Dia opor ni memang ada rempah dia. Rempah opor. Rempah opor. Okey. Lepas tu kita buat tadi dengan tumis lah. Memang ditumiskan dia. Ditumiskan dia. Lepas tu yang penting krisip mesti ada opor. Itu antara keistimewaan dan perbezaan dengan yang lain-lain. Mana kalau tak ada kerisik, bukan guna rempah yang betul, bukan opor namanya. Betul. Okey, jadi selain daripada bahan yang kita dah sebutkan lagi, apa lagi ni, Puan? Daging lah. Daging dia. Lepas tu dia punya, ni gula misan ataupun gula kerik. Gula apa tadi? Gula misan ataupun gula kerik. Kita pakai gula kerik. Gula nisan. Okey, baik. Dan juga bawang, biasalah. garam dan sebagainya lah. Okey, baik. Dan kalau kita tengok, kita panaskan dulu kuali itu dengan minyak. Kita masukkan 3 sekawan. 3 sekawan. 3 sekawan. Alhamdulillah. 3 sekawan. Okey, baik. Itu antara bahan pertama lah. Okey, kisah opor dan negeri Pahang ni. Mungkin ada berkaitan. Orang kata, taklah opor dari negeri lain ni. Okey, Puan boleh ceritakan kita, kenapa opor ni memang asal-usulnya Pahang? Memang sebenarnya opor ni makanan di raja-raja kita dulu lah. Makanan raja. Makanan raja, macam tu tadi memang opor, tu benda-benda yang lagi macam pembedat kan, pembedat dia, tu tonjek tu ada macam orang mas pun samalah juga. Memang makanan raja dulu lah. Makanan dia dulu. Lama ke kalau kita nak buat opor daging ni? Macam rendang, kadang-kadang kita masak agak lama sebenarnya. Kan macam opor ini pun lama kabarnya. Memang lama sebab nak bagi kita lembutkan daging dia. Okey. Adakah betul juga kalau opor ni dia tak boleh cair, dia mesti pekat dan lebih macam dia nampak ke arah dah kering sikit dan pekat, betul Betul. Betul. Okey, itu satu persatu kita masukkan dan kemudian kalau lama tu berapa lama agaknya? Bagi dia kuning dia punya bahan-bahan dia semua kuning dan kuning kan, kita boleh bubuh rempah dengan rempah dengan ni. Rempah dengan itu cili. Rempah dengan cili. Cili kering. Okey, ini cili kering kita dah blendkan sekali dengan halia, bawang putih semua sekali kan. Dan inilah dia rempah inilah opor. Mudah yang ke untuk kita cari rempah opor ni? Mudah sangat kalau dipakai mudah sangat. Cumalah katalah ada orang yang tak sabar sikitlah mungkin daging tu rasa lama sangat. Boleh ke daging tu kita mungkin masak dulu ke apa? Boleh juga untuk bagi dia. Nak bagi dia nak bagi dia empuk dulu boleh rebus dulu. Kita rebus dulu dia. Tapi nanti orang kata tak sedap. Tak sedap pula pasal dia punya air daging tu. Air daging. Sebab saya pun tahu tip masak tahu. Pandai dia. Okey, kita nak tanya daging ni ada bahagian tertentu digunakan ataupun mana-mana bahagian pun okey je untuk jadikan opor daging ni? Yang sebenarnya daging pinang lah, batang pinang lah. Sedap banyak sedap sekali lah. Memang sedap lah. Tapi kalau tak ada pun biasa-biasa pun boleh juga daging kan.
Tu dia. Dan kalau kita tengok ini antara yang memang menjadi kegemaran mereka sana, orang kata opor. Inilah dia. Okey. Selain daripada itu juga kami nampaklah daripada opor yang memang dah siap ni ada ni, hasilnya ni. Kalau kita nak biar tunggu lama ni tak habis siaran kita ni. Kan? Okey. Apa lagi menu-menu lain yang ada kat sini? Saya ada bawa jering tua goreng. Jering tua goreng. Okey, tak nak rasa ke sini? Kejap lagi saya rasa. Okey, ini Laksa pahang kita lah. Ini laksa pahang. Laksa pahang ni macam ala-ala laksa Johor kat ni. Tapi apa mungkin ada bezanya sedikit apanya? Kuah dia kita tumis sikit lah. Kita tumis sikit lah dengan ikan dia. Spaghetti, ada sambal belacan. Okey, baik. Tadi Kira ada rasa yang manisan tu kan? Okey, sekarang ni saya bagi peluang kepada Fahrin pula untuk merasa kita punya opor daging ni dan juga jering ini. Awak merangkap saya kan, so saya rasa jering kan. Tapi tak apa. Silakan. Saya jering pun saya okey juga, tak ada masalah. Bismillah dulu. Silakan, saya beri ruang kepada awak. Baik. Okey, kalau opor ni macam kita katalah, kita kena pastikan rasanya minta maaf berbezalah dengan rendang dan lain-lain kerana ni. Okey, kalau dari segi rasa apa bezanya buat? Dari segi rasa nak banding rendang, mungkin saya cuba. Saya rempah opor dia telah yang lain. Oh, memang lain lah. Kalau kita macam rendang dan juga mungkin ketup, dia nampak dia punya rempah tu lebih kuat. Yang ini dia macam ada manis dia dan ada memang ada beza. Jadi saya kira kena cari opor, cuba masak, cuba makan dan pasti ada perbezaan. Dia memang tak sama. Jadi apa sebenarnya rasa yang wajib ada untuk opor ni? Krisik. Rasa krisik kepada saja. Okey. Baik, mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar sana apakah Instagramnya kalau ada di antara mereka, Instagram, Facebook dan sebagainya, kalau ada yang nak order ke atau Facebook opor Mok De Terah. Opor Mok De Terah. Itu. Seperti mana yang terdengar, opor Mok De Terah. Saya kira bukan saja opor yang memang asli dari resepinya, ada tapi juga banyak lagi makanan-makanan lain. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Nasrah dan juga Puan Fazila bersama kita pada hari ini. Dan kita ada lagi menu-menu dari negeri Pahang yang ada di sebelah kita ni. Kita ada asam rong dan juga kulat sisir. Ini mesti ramai nak tahu ni. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Ini makan. Dikasih tingkat kan? Dia memang lain lah. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Jika sebentar tadi kita dah ada manisan puding diraja, kita dah ada juga opor daging. Kita ke stesen seterusnya untuk kita kenali menu masakan asam rong. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan juga pandangan dan juga perkongsian rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya daripada Siti Solehan Tajudin, iaitu katanya menu Pahang yang saya baru kenal adalah nasi kebuli. Masa pergi rumah kawan kat Jerantuk Pahang, mak dia masakkan nasi kebuli. Rupa macam nasi ayam tetapi nasi dia lebih rasa rempah ratus dan juga ditabur dengan lada hitam. Ni sambil juga saya nak ucapkan terima kasih ni pada Salimah HJS Haji Selang. Assalamualaikum, saya dari Brunei. Sedapnya semua masakan dari Malaysia. Saya suka menonton WHS setiap hari bila ke udara. Salam mesra dari saya, Salimah. Hai Salimah, terima kasih penonton-penonton kita di Brunei. Kita terus saja kenali masakan dari asam rong ini bersama dengan pasangan anak beranak juga, betul, iaitu Puan Nur Farahana Abu Bakar, awak, dan juga Puan Farida Salih. Assalamualaikum. Okey, jom kita teruskan macam mana kita nak masak asam rong ni. Okey, hari ni menu kita asam rong. Dan menu utama kita seperti biasa ni asam rong. Nanti saya tunjukkan dia asal dia macam mana. Dan cili kampung. Dengan ni ibu kunyit. Ini menu utama kita. Dan kita kena blend dia, dia akan jadi macam ni. Maknanya dengan asam-asam ni sekali di blend masuk dalam. Kita dengan blend asam dengan ni sekali. Kita blend tiga ni je. Tiga bahan utama ni je. Tiga sekawan ni. Kita blend dan dia jadi macam ni. Dan boleh kita terus masak. Okey, teruskan. Jom, ayo kita teruskan. Maknanya kita dah kisah dia jadi macam itulah. Okey. Tapi asal dia. Ini kita nak tahu cerita asal usul dia. Asal usul dia ini. Kita orang Rauk kan. Kita guna buah perah. Buah perah. Dia buah hutan. Dia sangat rare. Susah nak dapat. Buah perah? Ya. Susah nak dapat. Jadi ni dapat dari mana ni? Ini alhamdulillah ada kawan mak disimpan untuk buat stok. Dia orang bila buah ni, dia orang ada proses dia tahu. Bila kita tengok dalam hutan kan, dia orang macam dia orang akan aim yang mana yang
buah pokok-pokok yang merah-merah tu dia dah naik bunga. Okey. Bunga merah. Dan bila dah naik bunga, diorang akan tahu lah ini pokok ni akan hasilkan buah perah nanti. So dia ada makan bulan. Adakah buah perah ni daripada pokok-pokok tertentu ataupun berdasar pokok tertentu? Dia pokok dia dalam hutan. pokok perah? Bukan lah. Pokok perah lah. Memang pokok dia di dalam hutan lah. Dia macam buah manggis dan dalam dia dapat ada lagi. Boleh makan dah. Bismillah dah ni dah rebus. Tak, saya nak tengok dah. Oh, okey. Ada kulit dan bila saya gigit ni, dia memang rasa masam. Ya. Boleh makan terus kan? Boleh. Dia memang dah ada rasa masam. Okey, tetapi ini dia yang secara dia. tradisinya. Betul. Ini yang orang kata dah susah sangat nak dapat, nak kena cari pun dalam hutan, tetapi ada gantinya. Ya, betul. Biasa orang tak dapat buah perah, diorang guna buah getah. Buah getah sebagai ganti. Dia lebih mudah untuk kita cari. Ya. Okey, baik. Kita dapat lihat maknya dah mula memasak. Itu masak apa tu? Ikan keli. Dia boleh Ikan keli. Okey. Macam-macam boleh kita ikut cita rasa. Ada yang letak perut lembu, ada yang letak daging, macam-macam kita boleh guna. Dan untuk tambahkan dia lagi sedap, kita letaklah sayur-sayur dia ni, pucuk paku, terung telunjuk, terung pipis. Supaya bau dia pun naik dan sebagainya kan. Yes. Okey. Dia paling rare ni daun cemomok. Daun cemomok. Okey, kenapa dia ni susah nak cari ke? Yes, betul. Nampak susah macam nak daun dapat. kunyit. Betul tak? Nampak macam Cuba daun bau, kunyit kan? bau dia. Dia macam tak best. Tapi bila dia masuk, masak. Dia jadi best? Yes. Okey, kita tanya pada Puan Farida lah. Seperti tadi kan. Betul. Okey. Yang cerita pasal buah getah ni, lain pastinya lain dan kemudian mesti ada cara nak proses dia. Takkanlah kita masuk buah getah ni macam itu kan? Kan. Macam buah getah dengan buah perah ni. Macam dia proses dia. Bila dia dah masak ranum, dia akan jatuh. Then kita kutip. Dia masa kutip tu kita pergi jemur dulu. Dah jemur tu kita jemur sekali dengan kulit-kulit. Dan bila dah dalam masa lama juga bermakan hari, dan dah jemur tu kita akan buka kulit dia. Macam tadi kan dah kering dia nampak kulit dia tu. Putih dia tu kan. Itu pun kita jemur ini dia lagi. Ini belum kering. Tapi dia ada kulit dia nanti dia boleh kering lah. Ini kita jemur dia lagi. Jemur lagi dalam seminggu. Kita tak boleh kena hujan. Bila kena hujan tu yang orang cakap mabuk tu makan. Tu yang bahaya dia tu. Jadi memang proses dia juga kena betul-betul lah ni. Ya, betul. Bila dah yang putih tu dah betul-betul cukup, dah okey kan, kita lenyek-lenyekkan dia. Dan kita masuk dalam bekas. Kita simpan ni. So kita boleh simpan setahun, 2 tahun. Tapi macam buah getah ni dia keras ni, maknanya kita tunggu kering sampai dia terkopek sendiri. Lepas tu kita tumbuklah, kita asingkan Kita boleh buka macam kacang tu je. So inilah hasil dia. Ini yang kita simpan. Kalau tak ada stok, ini kita ada simpanan lah. Kita ada simpanan. Okey, nampak macam prosesnya agak renyah. Kalau kita nak jual ni mahal ke? Sebab dengan proses pun dah memenatkan. Betul. Tapi dia istimewa lah rasanya. Okey, bagi Puan sendiri, kalau kita tengok sebenarnya, kalau kata tadi asam rong ni apa pun kita rasa, selalu yang menjadi kegemaran orang suka asam rong ni padan dia dengan apa selalu? Ikan ke, ayam ke, daging ke? Ikut cita rasa masing-masing. Ada Ayam. suka ayam, ada suka ikan. Okey. Lagi lain suka ikan. Ikan sedap. Ikan apa-apa jadi apa atau macam mana? Ikan sungai lah. Ikan sungai lah. Saya rasa kalau pakai ikan laut dia tak berapa, dia dapat mengam lah. Dia pasal kalau asam ni kena ikan sungai mungkin hanya pun hilang. Mula dah makan pun dia sedap lah. Okey. Dan kita tak tanya lagi, kenapa orang kata asam rong ni memang sinonimnya, asal usulnya negeri Pahang memang macam tu Dia memang asal orang Rauk. Orang lain tak ada. asalnya orang Rauk ni dia guna buah perah tu. Bangga Rauk ni. Hai orang Rauk. Bangga menjadi orang Rauk. Maknanya dia boleh buat syarat tau. Kalau orang Rauk tak tahu masak asam rong ni bukan orang Rauk lah. Bila macam kita tengok kat video kat TikTok kan, bila orang masak asam rong, mana orang Rauk? Dia akan So siapa orang Rauk dia tahu makan ni tak tahu masak ni dia jangan mengaku orang Rauk lah. Wow. Okey, baik, kita ada tak sebarang Facebook ataupun Instagram yang nak dikongsikan kepada penonton kita di luar sana? Silakan. Kami ada Facebook dan TikTok, Restoran Sri Malinja. Memang mudah je Facebook. Kedai makan kami pun dekat Bandar Rauk. Antara lain selain pada asam rong ni apa lagi yang menjadi kegemaran di sana? Menu yang paling famous, rendang hitam Malinja. Memang resepi mak selama dia berniaga ni 40 tahun. Okey. Baik, terima kasih untuk Facebook. Okey, saya betul-betul daripada semalam saya tahu saya kena buat resepi ini. Saya teringin sangat nak rasa macam mana rasa asam rong ni. Marilah saya sukarela. Silakan. Jaga pedas awak nak makan. Awak sila. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Pedas, memang pedas. Tapi asam dia tu saya tak
memang lain. masam. Rasa masam itu masam lain yang bukan asam keping ke asam jawa ke apa ke, tapi memang Masak sedap dan asli lah berbeza. maksudnya. Betul. Okey, baiklah, kita nak saksikan juga satu bingkisan yang disediakan oleh rakan wartawan kita ini sebelum kita ke menu seterusnya. Jom. Pedas. Ada air? Hai semua, untuk negeri Pahang kita akan buat menu yang paling special dekat sana iaitu pais patin tempoyak. Tips daripada orang dulu-dulu kata kalau nak sedap kita punya pais patin tempoyak ni kita kena gunakan batu lesung bukan blender. Ada siapa tahu ke kenapa? Lepas dah settle tumbuk ke semua bahan, kita boleh masukkan kita punya tempoyak, lepas tu daun kesum, bunga kantan dan juga daun kunyit. Tambahkan sedikit garam dan gaul rata. Next kita dah boleh sapukan ataupun lumurkan bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi tu dekat atas kita punya ikan patin. Nak lagi sedap, make sure ikan patin kita ni ikan patin yang fresh. Make sure kita perapkan ikan kita tu selama 1 jam sebelum kita start bakar supaya kita nak rasa-rasa tempoyak apa semua tu serap ke dalam isi ikan kita. Dan inilah hasilnya pais patin tempoyak bakar kita. Makan dengan family dengan nasi yang panas, tambah pula dengan sambal belacan sikit, memang sedap. Biasanya dibuat apabila ada macam majlis-majlis ke kampung-kampung kan merewang-merewang tu. So sayur ni biasalah kita masak-masak dekat situ. So, benda ni mudah sangat-sangat je. Makan ni rangok-rangok tau. Lepas tu kau campak je terus. Timun ni kau pakai 2 biji. Potong segi 3 panjang. Segi 3 panjang. Biasa segi 4. So ni memang kau kena cuba. Timun tauco guys. Senang sangat-sangat. Siapa tak cuba, dia entahlah. Dia dapat. Senang ada TikTok sekarang ni. Ramai orang nak berkongsikan tentang menu negeri masing-masing pun boleh. Dan hari ini saya akan terus membawakan Syira dalam program Lelaki Memasak hari ini. Lelaki Memasak hari ini. Okey, baik. Dan satunya bunga di sini. Okey, menu apa Syira? Kita nak kongsikan bersama mereka. Kita nak kongsikan menu kulat sisir masak lemak. Kulat sisir bersama dengan Encik Muhammad Rizal Muhammad Rosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita nak terus ceritalah apa benda kulat sisir masak lemak ni. Kulat betul ke digunakan? Ya, ini kita gunakan kulat yang betul lah daripada kayu getah mati. Okay. Kayu getah mati ni biasanya orang kampung akan kutip ni berdasarkan pokok getah yang dah mati yang menghasilkan susu yang banyak. Baru dia menjadi dia punya kulat sisir tu. Okay. Baru dia lebat. Jadi kulat sisir ni dia waktu hujan. Selepas hujan dia akan tumbuh. Waktu musim kering dia tak menjadi. Dia macam ni kalau kita dengar kata cendawan tumbuh selepas hujan. Betul. Dia umpama dia macam ni. Okey, itu apa yang anda saksikan ataupun kita akan tunjukkan tu adalah yang memang asli daripada tumbuh dekat dahan ataupun batang kayu getah tu Betul. Okey, adakah yang ini memang sejujur saya tak tahu. Dia memang yang batang kayu dah mati tu dia tumbuh dekat situ. Ya, kan? Biasanya batang kayu getah yang dah ditebang yang ditinggal macam tu memang akan jadi inilah. Kulit sisir akan tumbuh. Betul. Okey, jadi senang ke tak kita nak cari sebenarnya? Senang saja sebabnya bila kita tahu waktu hujan biasanya orang kampung ni akan pergi cari dekat pokok getah itulah. Mana kalau nampak kutik-kutik-kutik, lepas tu pergi jual, memang benda ni laku sangat. Okey, baik. Tapi selalunya bila makanan ataupun bahan-bahan seperti ini mereka kata boleh makan ke, selamat untuk dimakan ke? Kadang-kadang bila cendawan orang kata ada racun. Okey, macam mana kita nak pastikannya selamat untuk dimakan? Biasanya untuk proses selepas kutik ni kita wajib basuh banyak kali lah. Kita bimbang apa ni ada bahan-bahan asing lah. Mana bila kita dah basuh dah beberapa kali tu kita dah rasa benda tu macam dah okey, barulah sesuai untuk masak. Sebab benda ni dia liar. Kan kita tak tahu. Kita jinakkan dia dulu. Kita jinakkan dia dulu. Cara basuh tu kita kena guna tertentu ke? Tak, cuma air biasa je. Air biasa. Tak perlu ditambahkan garam ke apa ke? Okey, baik. Dan kalau kita tengok apa lagi yang sesuai dimasak, kalau selain daripada masak lemak ni mungkin dari segi teksturnya, boleh ke kita goreng sahaja ataupun ada masakan-masakan lain yang sesuai juga? Boleh je, macam-macam ada selera masing-masing. Tapi kebanyakan lemak lah yang paling sesuai. Masak lemak yang sesuai. Sebabnya bila masak ni, bila gabungan dengan apa ni, terung asam, terung pipit, lepas tu masukkan dengan bahan-bahan yang batang keladi ni, memang ngam lah dia punya masakan tu. Kalau kita makan dengan nasi semata ni pun dah mantap lah. Ngam soy dah. Betul lah ni. Macam tu lah. Okey, berapa lama kita nak masak, tunggu dia masak ni? Biasanya kalau bergantung pada saiz
kita nak masak. Okey, baik. Lepas itu kalau kita masak biar lama sikitlah. Sebabnya kita nak dia kering sikit. Dia jangan basah-basah kan. Bila kering tu dia itulah. Okey, memandangkan hari ini kita bawakan menu-menu di Pahang, apa sinonimnya, mungkin asal usulnya di Pahang ni, kalau boleh dikongsikan kita, adakah memang banyaknya di sana asalnya atau bagaimana? Dia macam kulat sisir ni di merata tempat ada. Tapi di Temeloh ni kebanyakan restoran dan kebanyakan di Pekansari terpanjang di Malaysia, di Temeloh tu ramai orang jual benda ni. Jadi biasanya orang luar dia datang ke Temeloh, yang ini dia cari dululah di Pekansari Temeloh. Tapi kalau malam masak, datang ke Gobang Maju. Itu. Okey, dan kabar juga Syira kan, kalau saya betapa kulat sisir ataupun orang katakan pun ada orang panggil cendawan juga ni dah dikomersialkan Cik Izan. Ya, ada dikomersialkan. Ada juga macam kulat sisir ni di bongkah kayu lah. Kadang-kadang kita tengok macam faktor cuaca, waktu tu tak ada hujan. Alternatif lain untuk kulat sisir ni yang bongkah tu lah. Kita boleh beli yang bongkah macam tu. Maknanya sekarang tak payah nak tunggu musim hujan. Tak payah. Ada orang pula buat apa tu Syira? Pokok getah kering tu dia segar. Sebab mata bagi basah. Sebab mata dah keluarkan sendiri kan. Okey, baik. Kalau kita dapat lihat banyak lagi menu di depan kita ni, mungkin boleh ceritakan sedikit apa benda menu-menu ni? Di restoran Gobang Maju macam-macam ada. Yang signature dia adalah ikan patin masak tempoyak. Itu udang galah Sungai Pahang lah. Okey, baik. Lepas tu ada kuih kampung. Yang ni lah biasa panggil kuih empat beradik tu. Kuih empat beradik. Lepas tu ada kek macam-macam lah. Kalau datang di Gobang Maju memang rambang mata lah. Masakan asli Pantai Timur ataupun negeri Pahang lah khususnya sebenarnya. Memang sedap. Okey, Syira boleh pilih Syira nak rasa yang mana? Syira nak rasa yang saya rasa yang ni boleh ke? Boleh. Rasa sikit je tekstur tu. Tekstur cendawan tu boleh ceritakan kepada boleh kita. Ya? Ataupun kulat sisir ni. Okey, yang pasti awak rasa kuah je. Rasa Sekejap. kulat tu. Oh, pedas. Pedas. Okey. Sekejap. Dah tak sanggup ada sudu lain ke? Kasih saya sudu lain. Sudu lain awak nak suruh saya makan ke macam mana? Tak. Tadi rasa dia macam masak lemak yang sangat pedas sebenarnya. Okey, sebenarnya kita nak Syira kongsi kita tekstur kulat sisir tu sebenarnya. Tapi kalau kita tengok memang macam kenyal-kenyal, macam makan cendawan juga lah. Betul. Dia ada rasa gigit dia tu. Okey. Sekejap lagi kita bagi air Syira, jangan risau. Okey, sambil-sambil tu juga Instagramnya, media sosialnya Cik tadi. Dia Gobang Maju Tol. Dia media sosial Gobang Maju Tol, kalau nak cari senang sangatlah. Di Tol Temeloh dalam 2 km dah sampai di restoran Gobang Maju lah. Tak jauh, dekat sangat. Dekat sangat. Okey, rasa macam cendawan. Pedas. Rasa macam cendawan. Dia macam kenyal-kenyal sikit. Rasa cendawan nak senang Syridam. Okey, Syira dah tak sabar nak minum air tu. Kita berehat sekejap sambil kita menyaksikan dulu perkongsian TikTok seterusnya dari kami dan kembali bersama kami sebentar saja lagi. Jom. Kita saksikan. Breakfast Camping Vibe. Survive, I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Never need a back and it's real. Open up, make us feel. Yeah, my love one thing. We make a bad man sing. 1000 mada mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau terkorban jiwa merana, 1000 sesal apa gunanya? Kalau terkorban jiwa merana, 1000 sesal apa gunanya? Merdu didengar, indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Merdu didengar, indah. Tengok kita sambung sini dengan lagu. Kami bawakan kembali bersama dengan kita adik-adik dari perantisan tari Majlis Bandar Kuantan dan juga kakak-kakaknya dan juga ini orang kuatnya lah, iaitu Puan Sharifah Muhammad dan juga Encik Rul Raizi, merupakan artis budaya dan juga koreografer. Terima kasih bersama kami bawakan semua ni daripada Pahang. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sebab jemput kami. Okey, sebentar tadi kita telah diperkenalkan dengan Zapin Pekan, betul?
kita biasanya kalau sebut Zapin ni memang Johor lah. Ya. Apa yang bezakan Zapin pekan ini dengan Zapin Johor? Biasanya ataupun Zapin-Zapin lain? Okey, biasanya Zapin pekan ni kita adakan di kenduri-kenduri kahwin. Okey. Untuk memeriahkan makcik-makcik kat dapur tu tengah-tengah sesiam bawang, kumpul laging, merewang. Jadi anak-anak muda ni menghiburkanlah dia orang. Itu asal tradisi dia sebenarnya. Okey, Cik Rul, kalau kita lihat sebenarnya baik Zapin maupun sebarang jenis tarian yang kita akan persembahkan, dan juga paling menarik perhatian saya ialah tentang peratisan tari ni. Ya, betul. Sebenarnya kan. Okey, jadi kalau kita lihat zaman sekarang ni, anak-anak muda ni minat kepada aktiviti lain. Betul. Jadi apakah cabaran untuk terus kita memupuk ataupun menarik minat anak-anak muda ni? Sebenarnya diorang ni kena peringkat daripada awal, sekolah, di peringkat sekolah. Ya, bila kita sebarkan benda ni di sekolah, mereka dah terdedah dengan tarian-tarian ini, diperkenalkan dengan tarian-tarian ini, maka mungkin rasa cinta tu akan wujudlah. Kan. So di samping itu buat pertandingan tarian, dipergikan kat sekolah semua kan. Benda tu mungkinlah akan membangkitkan semulalah semangat-semangat ni, dan benda tu tak akan hilang begitu saja. Kiranya semangat cinta ini disemai dari mereka kecil. Betul, lagi, daripada dari kecil lagi. Okey, serendah umur mana tu? Boleh dimulakan? Yang kita ada sekarang serendah umur 9 tahun. Darjah 3. Darjah 3 sehingga tingkatan 5. Kalau macam Syira ni nak join sempat lagi. Sempat juga. Dia main bola ni. Boleh join grup kakak-kakak pula. Kita ada lagi grup lain. Okey, kejap saya tak mengambil peluang daripada adik-adik. Okey. Adik siapa namanya? Nama saya Iman Safia. Iman. Okey, berapa umurnya? 15 tahun. Ingat 5 tahun tadi. Kejut kita. Kenapa minat? Orang lain minat aktiviti lain. Kenapa Iman si minat tarian ni? Sebab dari kecil minat. Dari kecil minat. So awak pula? Memang minat menari ke macam mana? Memang. Okey, jadi selain daripada tarian yang ini, apa lagi yang menariknya bersama dengan perantisan tari MBK ni? Ada apa tarian lain lagi? Ada tarian joget, inang. Cik Rul, ni tarian moden ada, tarian moden. Terima kasih. Belum lagi. Kita tak ada. Memang, tapi tak apa. Sebelum moden, kalau macam contoh waktu free tu memang TikTok lah. Memang kata akan buat tarian moden juga lah masing-masing. Okey. Sayang, awak berdua ni adik-beradik ya? Siapa yang dorong awak untuk masuk tarian ni? Mak ayah kakak ke kakak? Ada kakak menari juga ke? Ada abang. Abang dia pun grup Brigade Budaya Majlis Bandar Kuantan. Abangnya. Lepas tu kat sini saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Bandar Kuantan kerana memberi idea serta memberi sokongan sehingga tertubuhnya grup perantisan tari ini. Okey, jadi kalau boleh dihubungi ataupun menghubungi perantisan tari MBK ni untuk mungkin menawang dia nak mentai bersama-sama, boleh terbuka. Biasanya kita akan terbuka kelas ini kepada warga Kuantan sendiri. Berumur 9 hingga 17 tahun boleh menghubungi Majlis Bandar Kuantan sendiri. Lepas tu hari ini merupakan ulang tahun kedua Majlis Bandar Kuantan. Hari ini 21 Februari. Okey, kita ucapkan sekali terima kasih kepada kumpulan tari Majlis Bandar Kuantan. Terima kasih semua. Boleh lama-lama dekat kamera. Juga kepada Cik Rul Raizi dan juga Pak Syarifah Muhammad sama kita hari ini di Wanita hari ini. Dan kita akan persembahkan lagi tarian daripada kakak-kakak ni, tapi sebelum itu kita berehat seketika. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada semua penonton, kepada penonton-penonton yang memberikan maklum balas kepada kami di Facebook kami dan sebagainya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua barisan tetamu-tetamu yang sudi memeriahkan hari Selasa kami pada hari ini. Bukan saja memeriahkan, tapi beritahu kita lah juga tentang asal-usul masakan, makanan daripada negeri Pahang ini. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Dan tidak lupakan juga kepada perantisan tari Majlis Bandar Kuantan yang memeriahkan majlis kita, macam majlis kita betul lah. Majlis Wanita hari ini pada hari ini. Baik, dan pastikan anda juga kepada para penonton untuk kembali lagi bersama kami pada hari esok dengan satu topik yang cukup menarik, iaitu sanggup derita asalkan tak berubah status. Ini ada perkaitannya Syira dengan mereka yang kekal dalam perhubungan tapi sanggup derita asalkan tak berubahlah status dia sebagai isteri ke suami ke, dan ini satu perbincangan cukup menarik kami bawakan esok. Mungkin banyak pelbagai faktor menyebabkan mereka ini berfikiran ataupun masih kekal di dalam perkahwinan. Baiklah, itu semua esok kita
kita nak persilakan adik-adik kita. Tadi kita dah tengok adik-adik, sekarang kita bersama dengan kakak-kakaknya. Persembahan perantisan tari Majlis Bandaraya Kuantan sebagai penutup pada tengah hari ini. Saya Syahira dan juga Fahrin. Assalamualaikum. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Money.